Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Okey, saya Dr. Faizah daripada Pejabat Kesihatan Daerah Sabah Benam. Di sini saya akan memperjelaskan dan berkongsi berkenaan dengan apa-apa sahaja yang berkaitan dengan HIV ya. Okey, kita teruskan lah di mana HIV. Okey, sebelum itu saya nak tanya, tahu tak itu HIV? Apa itu HIV? Okey, HIV adalah kepanjangan daripada HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Human Immunodeficiency Virus ini mana adalah nama virus itu sendiri, virus yang menyerang daya tahan tubuh manusia. Okey, itu yang dia akan mengakibatkan kita mendapat jangkitan HIV. Jadi bila virus ini berada di dalam badan kita, ya, sampai satu tahap yang berlama-lama, maksudnya sampai satu tahap di mana daya tahan tubuh badan kita tidak mampu untuk melawan penyakit, di situ kita dah jatuh kepada AIDS, acquired immune deficiency syndrome. So maksudnya kita dah jatuh kepada AIDS, ya. Okey, so saya ceritakan sedikitlah di mana situasi di Malaysia ini, di mana boleh dikatakan jangkitan HIV di Malaysia daripada 1986 sehingga tahun 2010. Kajian telah dilakukan di mana purata untuk jangkitan HIV sehari itu 9 orang. Tinggi, sangat tinggi. So purata untuk jangkitan HIV itu di Malaysia 9 orang. Okay. Situasi di Selangor pula, jangkitan sehari ya, sehingga tahun 2010, dari tahun 1986 sehingga tahun 2010, purata untuk jangkitan sehari itu 1 orang, di mana kes total yang kita dapat adalah 15,396 orang yang telah terjangkiti HIV. So jangkitan sehari itu untuk Selangor seorang purata, ya. Okey, kat mana HIV ni kita boleh jumpai? Macam mana kuman ni virus ni boleh berjangkit? Okey, virus ni dia suka duduk dalam bendalih badan manusia. Jadi HIV ni kita temui di dalam hampir ke semua bendalih badan manusia. Bila kita jumpa dalam bendalih badan manusia, contohnya sperma, okey, contohnya lagi air faraj, mani, darah pun ada virus HIV. Okey, macam mana transmisi? Transmisi ni adalah cara penyebaran HIV. Cara penyebaran HIV tu ada 4 cara. Okey, yang pertama sekali adalah dengan seks yang tidak selamat. Maksudnya seks yang tidak selamat adalah seks bebas. Seks bebas antara seksual heteroseksual, perempuan dan lelaki. Seks bebas antara homoseksual, lelaki dan lelaki, perempuan dan perempuan. Seks bebas antara kedua-dua jantina, biseksual, lelaki dan perempuan, perempuan dan lelaki dan perempuan, lelaki dan lelaki. So jadi itu adalah cara transmisi dia yang pertama. So seks daripada hubungan seksual. Okay. Cara transmisi dia yang kedua adalah melalui jarum suntikan. Perkongsian jarum suntikan yang dijangkiti oleh orang yang telah kena virus HIV. So perkongsian jarum suntikan ini akan mengakibatkan mudahnya seseorang itu mendapat jangkitan HIV. Okay. Itu adalah transmisi yang kedua atau cara jangkitan yang kedua. Cara jangkitan yang ketiga adalah daripada ibu kepada anak yang dikandungi. Kesian pada anak yang dikandungi. Jadi ibu boleh mentransmisikan, boleh menjangkiti anak yang tiada HIV. Jika ibu tu mempunyai HIV, dia boleh menurunkan HIV-nya itu kepada anak dalam kandungannya. Okey, yang keempat adalah daripada perpindahan darah. Biasanya kita di hospital kita akan cek darah-darah yang kita nak masukkan kepada pesakit-pesakit, kita akan cek dulu. Ada tak kuman HIV, ada tak kuman sifilis, ada tak gonorrhea, ada tak hepatitis. Jadi kita akan periksa. So biasanya bila kita dah periksa dia memang tiada, kita akan masukkan dan kita akan transfuse ke dalam badan pesakit. Okey, itu adalah cara-cara cara-cara penularan. So ada 4 cara. Yang pertama adalah hubungan seks bebas. Yang kedua adalah
perpindahan menggunakan jarum suntik dari perkongsian jarum suntikan. Ya, yang ketiga adalah daripada ibu kepada anak. Yang keempat adalah perpindahan transfusi darah. Okey. Bagaimana kita nak cegah? Okey. Bagaimana cara kita nak cegah supaya tidak terkenanya kita dengan kuman HIV ni? Jadi, yang pertama sekali adalah elakkan melakukan hubungan seks, terutamanya seks rambang atau di luar nikah. Jadi, tidak melakukan hubungan seks bebas lah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak berkongsi jarum suntikan. Okey. Yang kedua, yang ketiga mungkin ibu kepada anak kita tak boleh nak elak, tapi apa yang pasti kepada ibu kepada anak, jika dia tahu dia adalah positif HIV, so dia perlu dapatkan rawatan. Di mana awal-awal bila dia tahu dia telah mengandung, so dia perlu dapatkan rawatan di mana kita akan cuba prevent. Tapi prevent tu bermaksud kita akan cuba untuk mencegah supaya anak tidak terjangkiti lah. Okey, dan kita akan bagi supaya CT value untuk kuman HIV tu jadi rendah, jadi mungkin dia tidak dapat menyebarkan kepada anak. Itu kita cuba. Biasanya dari pihak kesihatan dia akan cuba buat seperti itulah. Yang keempat daripada transfusi darah. So transfusi darah mungkin di hospital kita tidak, bila berindikasi untuk seseorang itu mendapat transfusion darah, kita tetap akan transfusi. Tapi secara macam mana pun kita akan check darah dia adakah clear atau tidak. So bila darah clear, kita akan masukkan darah dalam badan. Okey, bagaimana cara kita untuk mengetahui seseorang itu telah dijangkiti HIV ataupun tidak? Okey, kita tengok macam ni, oh ni HIV, oh tidak. Kita tidak boleh tengok daripada wajah masing-masing. Kita perlu membuat ujian pengesahan. Contohnya, kita ada dua cara. Yang pertama adalah yang segera. Ujian pengesahan yang segera contohnya seperti kita buat ujian saringan HIV untuk pra-perkahwinan. Untuk yang nak kahwin, jadi kita buat saringan HIV pra-perkahwinan. So di klinik-klinik kita akan tahu adakah orang ni positif ataupun tidak. Jadi jika keputusannya itu mengatakan dia positif, kita akan buat confirmation test. Confirmation test ni kita akan ambil darah, di mana darah dia akan kita hantar di makmal hospital, di mana kita harus tahu adakah orang ini positif ataupun tidak. So kita akan tengok PCR dia, adakah dia ni positif ataupun tidak. Jadi di situlah confirmation test. So di mana kita akan pastikan dia ni adalah positif ataupun tidak. So inilah dua pemeriksaan yang kita harus jalani lah. Pertama daripada contoh yang rapid test, yang kedua adalah daripada PCR. So PCR ni adalah yang memang kita akan confirmation test lah. So bila mana jika seseorang itu telah mendapat ujian pengesahan positif, bermakna jangkitan HIV dia adalah seumur hidup. So memang HIV, once kena HIV, seumur hidup dia akan menderita dengan HIV. So ada rawatan tak untuk HIV? HIV kita tiada rawatan, tiada ubat atau vaksin untuk HIV. Tapi kita ada ubat untuk melewatkan peringkat AIDS atau kematian. Maksudnya macam ni, seseorang itu dalam badan dia harus ada kuman HIV. Kuman HIV ni akan serang daya tahan tubuh seseorang itu. Apabila daya tahan tubuh ini semua telah diserang oleh virus HIV ini dan tiada lagi daya tahan tubuh yang mampu untuk memberi ketahanan dalam badan kita, apabila masuknya sesuatu bakteria atau penyakit-penyakit pada badan kita yang daya tahan tubuh kita sendiri tak mampu untuk melawan penyakit-penyakit yang ada, di situlah kita dah jatuh ke peringkat AIDS. Mana AIDS adalah, yang saya katakan tadi, AIDS adalah peringkat akhir daripada HIV. Ya. Okey. Selain daripada itu, rawatan yang kita harus lakukan adalah penjagaan jangkitan opportunities. Maksudnya kita, contohnya lah, kita kena jaga kebersihan diri. Ubat-ubatan yang diberi untuk memperlambat proses jatuhnya kepada AIDS.
Jadi dari situ kita harus hati-hati, ya, kena jaga di mana tingkah laku yang kita perlu hindari adalah seks bebas tu lah. Once kita kena AIDS, kita akan dapat AIDS selamanya sehinggalah ke peringkat akhir. Itulah dia berkenaan dengan AIDS. Mungkin untuk rawatan memang untuk sehingga sekarang ni kita tiada rawatan untuk human immunodeficiency virus ni. Jadi vaksin pun kita tiada vaksin untuk human immunodeficiency virus ni. Jadi untuk HIV ni lebih kepada pencegahan. Jika kita mencegah, bagus, insya-Allah kita akan berhasil. Okey. Itulah dia serba sedikit berkenaan dengan HIV. Mungkin kita boleh jumpa di satu hari yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat